Babu ajril khazin, pahala penjaga harta ataupun penjaga wang, penjaga harta lah yang umum. Imam Abu Daud dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Musa, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penjaga harta yang amanah, yang jujur, yang memberikan apa yang diperintahkan dia supaya memberikan dengan sempurna dan dengan lengkap, di samping senang hatinya, suka hatinya, sehingga dia memberikan, menyerahkannya kepada orang yang diperintah dia supaya memberikan kepadanya. Ahadul mutasaddiqain, salah seorang daripada dua orang yang bersedekah, ataupun ahadul mutasaddiqin, salah seorang daripada orang-orang yang bersedekah. Ahadu tu jadi kalau dari segi nahunya khabar kepada inna, jauh duduknya. Ahadul mutasaddiqin, mutasaddiqain, ahadul mutasaddiqain boleh jadi khabar kepada khazin. Khazin yang lagu tu sifatnya yang mana tuan dia suruh dia bui kepada siapa-siapa, maka dia bui dengan sempurna, dengan lengkap, dengan senang hatinya. Dia menerima, memegang, menyimpan, sehingga menyerahkannya kepada orang yang disuruh dia supaya dia berikan kepadanya. Khazin yang lagu tu ahadul mutasaddiqain. Babul mar'ah tasaddaqu min baiti zawjiha, perempuan yang memberi sedekah daripada rumah suaminya, sesuatu daripada rumah suaminya. Dengan syarat yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang perempuan, yakni seseorang isteri kepada tuan rumah, memberi sesuatu atau membelanjakan sesuatu dengan tidak merosakkan ataupun menggugat, kana laha ajru ma anfaqat, dia mendapat pahala apa yang dibelanjakannya itu, apa yang diberikannya itu. Wali zawjiha ajru ma iktasaba, suaminya pula mendapat pahala pahala apa yang diusahakannya. Wali khazinihi mithlu dhalik, penjaga hartanya juga mendapat seumpama itu. Sebahagian mereka tidak mengurangkan pahala sebahagian yang lain. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sa'ad, katanya bila Rasulullah SAW berbaiat dengan orang-orang perempuan, bangunlah seorang perempuan yang jalilah. Jalilah ada beberapa maknanya, antaranya seorang yang mulia, seorang perempuan yang mulia, seorang perempuan yang tua, yang kedua. Yang ketiga, seorang perempuan yang tinggi dan besar tubuhnya. Ka'annaha min nisa'i Mudar, macam dia dari kalangan perempuan Mudar. Faqalat, dia berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kita ni menjadi beban. Kita, yakni orang-orang perempuan ini, menjadi beban kepada ayah-ayah dan anak-anak kita. Abu Daud berkata, saya rasa di dalam riwayat ini dia ada menyebutkan wa azwajina, ini menjadi beban juga kepada suami-suami kita. Fama yahillu lana min amwalihim, apakah yang halal kepada kita, kepada kami orang-orang perempuan ini, daripada harta benda mereka. Qala, Nabi SAW bersabda, ar-ratb, yang basah, yang kamu makan dan kamu dapat hadiahkan kepada orang lain. Abu Daud berkata ar-ratb ialah roti, sayur-sayuran dan buah kurma yang sudah masak. Qala Abu Daud, demikian Ats-Tsauri meriwayatkannya daripada Yunus. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang perempuan itu membelanjakan daripada hasil usaha,
suaminya tanpa disuruh oleh suaminya, dia mendapat separuh daripada pahala suaminya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Atha daripada Abi Hurairah berhubung dengan perempuan yang memberi sedekah sesuatu daripada rumah suaminya. Abu Hurairah berkata, tidak boleh kecuali daripada bahagian makanannya, dan pahala akan dikongsi bersama antara dia dengan suaminya. Tidak halal kepadanya memberi sedekah daripada harta suaminya tanpa mendapat keizinannya. Babun fi silatir rahim, tentang silatul rahim. Bahasa kita pun silatul rahim juga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, katanya, bila turun ayat la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan mencapai darjat ataupun maqam kebaikan yang sebenar-benarnya selagi kamu tidak membelanjakan sebahagian daripada apa yang kamu kasihi. Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, saya fikir Tuhan kita meminta daripada kita harta kita. Oleh itu saya menjadikan engkau sebagai saksi bahawa saya nak berikan tanah saya di Ariha itu kerana Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu berikanlah tanah itu kepada sanak saudaramu. Maka siapa ni? Abu Talha ni pun dia bagilah tanah itu antara Hassan bin Thabit dan Ubay bin Ka'ab. Abu Daud berkata, saya mendapat tahu daripada Ansari Muhammad bin Abdullah, katanya Abu Talha ialah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad bin Haram bin Amar dan seterusnya lah tu, dan Hassan bin Thabit bin Munzir bin Haram. Mereka berdua bertemu pada Haram itu, iaitu bapa yang ketiga. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Atik bin Zaid bin Muawiyah bin Amar bin Malik bin Najjar. Amar menghimpunkan Hassan dan Abu Talha dan Ubay. Al-Ansari tadi berkata, antara Ubay dan Abi Talha ada 6 orang ayah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Maimunah isteri Nabi SAW, katanya, saya mempunyai seorang hamba sahaya perempuan. Saya memerdekakannya. Selepas itu Rasulullah SAW masuk ataupun datang ke rumah saya memberitahu kepada beliau. Kata beliau, ajarakillah, semoga Allah membalas pahala, memberikan ganjaran kepadamu. Ama innaki, ketahuilah, sesungguhnya kalau engkau memberikannya kepada pakcik kamu, nescaya itu lebih mendatangkan pahala yang lebih besar lagi kepadamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabatnya bersedekah. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, saya ada 1 dinar. Nabi SAW kata, bersedekahlah kepada dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi, saya ada lagi lebih daripada itu. Nabi SAW kata, bersedekahlah kepada anakmu. Orang itu berkata, saya ada lagi. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kepada istrimu. Orang itu berkata lagi, saya ada lagi, dinar lagi. Nabi SAW bersabda, bersedekahlah kepada khadammu. Orang itu berkata, saya ada lagi. Nabi SAW bersabda, barulah Nabi SAW bersabda, anta absar, kamu lebih tahu tentang duit kamu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, katanya Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang itu mendapat dosa apabila dia membiarkan, mengabaikan orang yang sepatutnya ditanggungnya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Anas, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang suka